Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Mujahid selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Fadhil Ustaz Azri, Profesor Doktor, dan semua warga kerja Dakwah Unlimited, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Kita berkumpul di Dewan Tati ini dalam majlis ilmu membincangkan satu tajuk, iaitulah mendidik anak-anak pada zaman yang penuh dengan cabaran. Sebagaimana yang telah kita dengar daripada Ustaz Azri tadi, betapa banyaknya masalah kita pada hari ini, kadang-kadang kita pun tak tahu berpunca dari mana. Berpunca daripada kita, ibu bapa, salah mendidik anak ataupun tak mendidik anak, ataupun berpunca daripada anak-anak yang tak dengar kata. Maka kalau kita masing-masing nak cari siapa salah, maka kita tidak akan jumpa penyelesaian. Tapi bila kita mencari penyelesaian, kita meletakkan kesalahan itu kepada semua pihak untuk mendapat suatu penyelesaian yang boleh kita kongsi bersama. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada kita untuk mendidik anak-anak kita di zaman yang penuh dengan cabaran dan godaan ini. Ia sepatutnya tengah hari ini kena berdiri. Nak, ahli-ahli motivasi dia berjalan dari ujung sana sampai ujung sini. Tapi oleh kerana saya ni ada sedikit keuzuran, jadi kita terpaksa kena duduk. Kata orang tua, orang lain tu ada macam-macam tanda tua, kita sebahagian daripada tandanya tak boleh berdiri lama. Itu tanda dah tu. Dalam Quran kata waja'akumun nazir, telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Macam-macam ulama tafsir kata pemberi peringatan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata betul. 1400 tahun dah Nabi, kan? Ada yang kata yang lebih dekat daripada kita, pemberi peringatan waja'akumun nazir, apabila keluarnya uban di kepala, itu juga sudah tanda kita sudah tua. Pasal itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia larang, tidak membenarkan uban itu ditukar warna hitam semula, tak boleh. Manakala kita ada uban, kita nak tukar juga warna, kena guna warna inai ke warna apa, nak pergi balik hitam tak boleh, takut kita terlupa yang kita tu sudah lama. Itu di antara hikmah mengapa tak boleh warnakan hitam kita punya uban. Baiklah para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan apa sahaja keadaan kita, terutama sekarang ini, bila mari penyakit baru ni, COVID-19, ataupun kalau kita nak gurau-gurau lah, kita kata mari mazhab PKP. Saya tengok masalah patutnya bila anak duduk di rumah, kuranglah kita punya masalah. Tapi rupanya walaupun keadaan terkurung, tapi masalah itu lain pula yang bertambah. Apa yang disebut oleh angka 1113 tadi kan, itu untuk tahun ni 2021, baru 3 bulan sudah angka perceraian, menuntut perceraian sudah 1000 lebih. Kita kata Masya Allah. Boleh jadi inilah rezeki orang-orang yang mengendalikan majlis perkahwinan. Orang berkahwin kan nak beri rezeki kepada puak-puak catering, puak-puak beridar.
kemudian dia bercerai pula. Kita kata nasallahu as-salamata wal afiyah. Maka kita tak tahu apa masalah yang berlaku. Maka tajuk yang kita akan bincangkan di sini para jemaah sekalian, iaitulah tentang masalah gejala sosial ataupun masalah keruntuhan akhlak. Sebab bagi kita orang kampung ni, kadang-kadang kalau sebut tajuk yang dia tak faham, dia pun tak tahu sebenarnya masalah apa. Kita kata hari ni budak-budak dilanda masalah gejala sosial. Bagi orang kampung, gejala sosial ni apa benda tahu. Baru ni ada satu tajuk khutbah dikeluar oleh pejabat agama. Tajuk dia fitnah gadget kepada kehidupan masyarakat. Jadi khatib kita ni dia baca, dia tak terjemah gadget tu apa benda. Tuan-tuan boleh bayangkan selepas Jumaat ramai orang tua duduk cakap di tangga masjid, dia kata gadget tu nantang apa? Rupanya dia dengar apa dia tak tahu apa benda yang disebut oleh tuan khatib. Sampai kita kata tuan khatib kata apa pun kita tak tahu. Kita kata ini di antara perkara yang kita perlu menangani masalah. Jadi bila kita nak cari tajuk, bila kita nak bincang satu isu, kita kena kekalkan lafaz-lafaz yang disebut oleh Allah ataupun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita kata gejala sosial. Maka apa dia gejala sosial? Ustaz tadi sebut tadi masalah akhlak. Kita rasa lebih dekat kepada kita. Oh, masalah hari ni keruntuhan akhlak. Keruntuhan gejala sosial tak jumpa cari. Sama juga bila kita pergi kepada perbincangan tentang hukum hakam. Dalam Islam dia sebut yang haram itu riba. Kan? Tapi bila kita pergi ke sistem keuangan yang ada hari ni, yang islamiknya, yang tak islamik, yang tak islamik pun dia tak sebut dah riba. Saya dengan orang duk mikir, saya lah buat gurau-gurau. Saya kata, riba ni ada ke tak ada? Dia kata, kenapa tak ada? Panel-panel syariah di bank-bank Islam hari-hari duk mesyuarat. Sampai tengah malam mesyuarat sebab nak buang riba lah tu. Tapi masalahnya kita pergi ke bank mana-mana pun tak ada riba. Kalau tuan-tuan yang duduk di sini jumpa riba di bank, ada jumpa? Saya nak pergi pinjam duit 1 juta, dia kata tuan kena bayar 1,200,000. Kita kata 200,000 tak apa benda. Dia kata interest. Apa lagi istilah yang ada? Bunga lagi? Sebutlah sikit nak dengar. Interest, bunga. Yang pentingnya riba tidak ada. Sama juga bila kita nak mengumpat orang. Hari ni dia tukar daripada mengumpat jadi membawang. Betul tak? Ada orang mengumpat sama kita ni? Ada? Tak ada orang hantar WhatsApp. Dia kata mari kita petang ni tak ada kerja, kita pergi jumpa kat kedai kopi mengumpat orang. Ada? Ada orang jemput kita macam tu? Kalau ada kita pergi ke tak pergi? Pergi? Kita tak akan pergi dah tu. Cari pasar nak jadi muflis di akhirat. Tak larat aku kan? Jadi kita kata, tak mungkin kita akan pergi sebab kita tahu perkara itu perkara yang tidak baik, yang disebut dengan mana perkara yang haram di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi bila orang kata mari kita nak membawang, mari kita nak pergi bincang isu semasa, maka kita rasa lebih lunak, lebih dekat. Sebab apa? Sebab nak bincang tentang isu kita hari ini pula, isu yang banyak yang terjadi dalam dunia ini, manakala kita tak bincang, maka kita akan ketinggalan. Bila kita tak bincang, kita kata kita ketinggalan dari sudut keadaan yang berlaku pada waktu ini. Jadilah para jemaah sekalian, baik kita pergi kepada tajuk yang kita bincang ini, iaitulah tajuk masalah penyakit yang berlaku yang melanda masyarakat. Maka prinsip panduan Islam kepada ibu bapa. Hari ini kita mula dengan tajuk kita tadi, bual bicara keibubapaan. Sebab apa? Sebab ahli-ahli fikir mengatakan dunia ni ataupun ikan mula rusak dia di kepala. Tak, pasal itulah pandu orang nak pergi beli ikan, orang sini lebih kenal, lebih tahulah. Dia kata tengok mata merah ke mata tak merah kan. Kalau mata merah tu mana hak lama tu.
Bagi kita dia orang sungai, dia kata air keruh di mana? Di hulu. Barulah turun ke bawah. Maknanya kalau kita tengok di sini, kesalahan yang berlaku kepada anak-anak bermula daripada kita sendiri. Bermula daripada kita ibu bapa. Kalau ibu bapa tu baik, sehingga kata di seorang ahli pendidik, dia pergi, orang ni pergi jumpa Tuan Syekh. Dia kata, Syekh, saya nak minta nasihat Tuan Syekh, bagaimana tip mendidik anak? Sedap soalan dia. Sekarang ni saya akan beri peluang kepada para peserta yang ada ni, catat apa yang kita sebut. Lepas ni kita ada beberapa soalan. InsyaAllah hadiahnya banyak. Kalau saya tak ada pun, pegawai penyelarah dia ada. Baik. Dia kata, Tuan Syekh, saya ni nak didik anak macam mana? Syekh kata, mu kahwin ke belum lagi? Dah kahwin lah. Mari tanya ni, kalau tak kahwin macam mana nak didik? Sebab tak ada anak. Dia kata, ta'akharta. Kamu dianggap sudah terlewat. Sudah terlewat? Kenapa lewat? Dia kata nak didik anak ni daripada nak cari ibu kepada anak, bermula di situ lagi kita nak didik anak. Nak cari pasangan itu sudah dia ada. Pasal itulah Nabi sebut, tungkahul mar'atu li arba' kan. Dikahwin seorang perempuan itu kerana cantik, kerana dia ada harta, ada keturunan, ada agama. Nabi kata, fazfar bizatid-din, yang betul-betul bahagianya apabila kita boleh cari yang beragama. Bukan sekadar ada agama, orang yang menghayati agama. Orang ada agama di Malaysia ni, alhamdulillah, undang-undang Malaysia telah meletakkan bahawa semua orang yang lahir ikut agama ibu bapa masing-masing. Maknanya anak kita belum lagi pandai bercakap, belum lagi mengucap, tapi dia sudah dikira orang yang sudah beragama. Kita kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab itulah peluang yang baik yang telah dianugerahkan kepada kita untuk undang-undang dalam negara ini. Kita kata alhamdulillah. Baik. Tengok dalam, saya nampakkan di skrin tu. Prinsip panduan Islam pada ibu bapa mendidik, iaitulah mengutamakan didikan akidah dan keimanan kepada anak-anak. Kita kena mula tanam di situ dulu. Pasal itulah alhamdulillah hari ini kita sudah ada pasti. Apa lagi yang seangkatan dengan pasti? Dulu tunah, macam-macam nama. Yang penting prasekolah yang mementingkan pendidikan agama. Anak-anak kita daripada kecil lagi diajar baca Quran, ajar kenal Allah, ajar kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata itu nikmat. Sebab didikan yang utama ini itulah didikan kepada anak-anak kita berdasarkan kepada apa yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, apa yang Allah Taala sebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini dua sumber utama, kemudian daripada dua asas ini telah diolahkan oleh para ulama Islam tentang bagaimana pendidikan di dalam Islam. Dari kalangan sahabat Nabi, kemudian dibawa kepada tabi'in, dibawa kepada ulama-ulama yang kemudian. Banyaklah kitab-kitab yang telah ditulis, cara-cara mendidik anak-anak mengikut panduan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan sebut beberapa contohnya. Baik, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada tanggungjawab ibu bapa. Dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Baik, dalam ayat ini kalau kita belajar tentang tadabbur Quran. Jadi ana alhamdulillah, untuk maklumat para peserta, semenjak PKP 1 bulan 3 tahun lepas kan, kita mula selepas solat subuh saya baca tafsir Quran. Sampai hari ni PKP yang kedua pun alhamdulillah kita teruskan lagi. Para jemaah kata jangan berhenti ustaz. Kita rasa sunyi pagi-pagi kalau tidak ada tadabbur Quran. Baik, dalam ilmu tadabbur, cuba tengok ayat ini. Allah kata qu anfusakum wa ahlikum.
peliharalah diri kamu. Wa ahlikum, dan keluarga kamu. Baik. Ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, jaga kita dulu, kemudian jaga anak. Dalam Al-Quran, ini dia panggil kaedah Al-Quran. Tuan-tuan boleh tanda, kaedah Al-Quran, apabila Allah SWT sebut dulu, kemudian mari yang kedua, yang ketiga, bermakna tartib itu adalah tartib mukjizat. Bukan saja kebetulan, tidak ada kebetulan dalam Al-Quran. Nanti saya tunjuk satu lagi ayat yang Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang bagaimana, ini ayat yang kedua ni. Tengok dalam surah At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Amwal wa aulad. Dalam surah Al-Kahfi yang selalu kita baca, Allah Ta'ala sebut juga harta. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak menjadi perhiasan hidup dunia. Baik, untuk menceriakan suasana, ana buka peluang kepada para peserta, sama-sama kita tadabbur. Dalam ayat ini Allah mula harta, anak-anak. Dalam Al-Kahfi, al-malu wal-banun, harta, kemudian anak-anak. Dalam ayat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum. Kamu, kemudian ahli kamu. Baik. Boleh ke tidak? Di kalangan muslimi ke muslimat dipersilakan untuk kita tadabbur tak apa. Dia tafsir tak boleh kita tafsir kecuali ulama-ulama yang tafsir atau kita baca tafsir ulama. Tapi tadabbur kita fikir. Kenapa di sini ayat ini Allah mula dengan diri kita kemudian keluarga? Dipersilakan. Jangan tengok segi kanan, tengok ke mikrofon bangun. Bismillah. Silakan. Hak depan ni boleh? Boleh tak? Sila. Ada nak cuba? Tafadhal, tafadhal. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Ilmu tadabbur makna kita fikir. Tak ada nak cuba? Nak dengar je? Sila. Tengah hari ini kena ada musyarakah. Sebab diri kita yang akan bawa kita dan keluarga kita. Maknanya kita mula kita dulu. Dan keluarga kita. Terima kasih. Barakallahu fiik. Nanti boleh ambil hadiah. Baik, ada lagi? Biasa kalau dah mula seorang tu dia terbuka pintu keberanian tu. Insya-Allah dah. Silakan. Pihak muslimat belum cakap. Sila. Baik. Ayat ini Allah mula, kita kena mula kita dulu. Maknanya, dalam ayat ini Allah perintah supaya ibu bapa bermula daripada perkara ini dimulai dengan siapa? Dimulai dengan keluarga. Maknanya, kita mula kita baik, kemudian barulah anak-anak akan jadi baik, insya-Allah. Dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dengan Khidir diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya pergi mana? Pergi baiki tembok dinding yang nak runtuh. Kan? Kepunyaan siapa dinding tu? Setiap minggu baca surah Kahfi kita ingat cerita. Tak? Kena ingat. Dinding tu punya siapa? Siapa jawab? Nak bagi hadiah ni? Jawab molek. 2 orang anak yatim. Baik, yang pentingnya kepunyaan anak yatim. Terima kasih. Sebab apa? Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma saliha. Puncanya ibu bapa 2 orang budak ni yatim. Soleh. Wa kana abuhuma, dia 2. Yatimaini, 2 orang anak yatim. Anak dia oleh kerana ayah dia soleh, yang menyebabkan tempias kesolehan ayah dia tu, Allah Ta'ala turun hantar 2 orang Nabi. Ada yang ramai yang mengatakan Khidir Nabi Musa tu sudah confirm dah Nabi. 2 orang Nabi pergi baiki tembok kepunyaan 2 anak yatim disebabkan abuhuma salihah, 2 ibu bapanya soleh. Allahu Akbar.
ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nak mati. Tanda tuan-tuan cerita ni. Tak ada dalam slide ni. Orang pergi tanya dia, "Ya Khalifah, apa yang kau tinggal kepada anak-anakmu?" Allahu Akbar. Umar bin Abdul Aziz, seorang gubernur yang hebat, mewah orangnya. Orang apa comel, hebat pula. Tapi bila dia naik ke pangkat menjadi khalifah, bertukar watak dia jadi seorang khalifah, al-khalifatul zahid, khalifah yang zuhud. Oh, dia kata pelik. Waktu belum jadi khalifah, mewah. Bila jadi khalifah, zahid. Kita ni tukar pula tak? Belum jadi orang besar, nampak zuhud ya. Dia jadi orang besar, tak ada nak zuhud dah lah. Pasal itulah pentingnya perjuangan ni diasaskan di atas akidah, kan? Manakala kita berjuang berdasarkan akidah, boleh barang kita tak khabar lah. Umar bin Aziz, orang tanya dia, "Umar, kenapa kamu bertukar watak? Waktu belum jadi khalifah mewah, waktu jadi khalifah sudah zuhud. Lish, kenapa?" Apa jawapan Sayyidina Umar yang cukup menyentuh perasaan? Dia kata, "Waktu aku di bawah, aku mempunyai cita-cita besar mau ke atas. Bila aku sudah di atas, sudah jadi khalifah, ada lagi jawatan lebih pada khalifah? Tak ada dah. Ketika itulah an-nafsu tawaqah, nafsu aku ni sudah bercita-cita besar mahu mencapai syurga Allah Azza wa Jalla. Maka bertukar watak daripada kemewahan kepada kezuhudan." Dan juga kita naik bukit. Tak, bukit paling tinggi kawasan ni bukit apa Ustaz? Bukit Kambing. Bukit apa tinggi sini? Tinggi tu. Orang naik ke tak? Naik. Baik. Cuba tanya hok naik bukit tu. Habis paling tinggi sampai atas dia naik pacak dera tu. Dia tak ada dah lebih pada tu lagi dah. Nak pergi naik mana lagi. Tetapi jiwa manusia bila naik sampai ke peringkat dunia kita miliki, kita nak kepada satu peringkat yang lebih tinggi, iaitulah kita nak darjah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, balik pada cerita kita. Cerita Umar ni selingan. Kalau tidak tak habis tajuk. Umar kata, "Aku tak tinggal apa kepada harta anak aku." Sebab apa? In kanu salihin. Dengar kata-kata ini, motivasi kepada kita semua. Kalaulah anak aku ni salih, fallahu yatawalla salihin. Allah akan jaga orang-orang yang salih. Mana aku tak bimbang. Sebab aku dah didik anak aku dengan cara yang baik. Kalau aku mati pun, anak-anak aku boleh bawa diri, insya-Allah. Wa in kanu ghaira zalik, andainya anak aku tak baik, aku tidak tinggal aset, tidak tinggal harta untuk mereka berjoli, untuk mereka buat benda-benda yang tak baik. Kita kata rahimakallah ya Khalifah Az-Zahid. Baik para jemaah sekalian, kita faham di sini bahawa ayat ini jelas kita kena mula dengan kita dulu baru pergi kepada orang lain, sebagaimana soalan yang dibuat tadi kepada ulama. Bila orang ulama tu kata mudah kahwin, dia kata dah terlambat soalan. Patutnya belum kahwin tu mari tanya dulu kriteria, ciri-ciri mencari wanita salihah untuk dijadikan isteri. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tapi anak-anak yang belum kahwin ni jangan terlalu idea sangat. Nak cari begini. Macam kita tu wali besar pula dah. Akhir kali tak jumpa orang muslimat, dia apa pakai tak kahwin. Nyanya gitu. Jadi kita kena hidup dalam realiti lah. Bahawa inilah kita, itulah dia. Baik, kita pergi kepada anak-anak adalah amanah Allah kepada setiap insan yang bergelar ibu bapa dalam hidup ini. Jadi kita ni sebenarnya bukan sahaja anak, ibu dia tu amanah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada, ustaz kita ingat tak? Salah satu daripada Hajjatul Wada, khutbah Nabi di Arafah, Nabi kata apa? Istausu bin nisa'i khairan. Nabi kata adalah kamu memberi peringatan kepada kaum wanita itu dengan baik. Jaga baik-baik. Akhaztumuhunna bi amanatillah, kamu ambil mereka daripada ibu bapa mereka sebagai amanah daripada Allah. Ibu dia, ibu anak. Kemudian Allah anugerahkan kepada kita anak pula. Anak tu Tuhan bagi sebagai amanah, aset kepada kita
Sebab banyak sekali kelebihan-kelebihan orang yang memiliki anak yang ramai. Pagi tadi saya ceramah tentang kelebihan mendidik anak perempuan. Nabi sebut siapa dia ada 3 anak perempuan, diasuhnya, ditarbiahnya, diberi makan minumnya, diberi pakaiannya, maka 3 anak ini menjadi hijab, pelindung, pendinding daripada api neraka. Sahabat pergi cuik Nabi, "Ya Rasulullah, kalau 2, macam mana?" Nabi kata, siapa dia ada 2 anak perempuan, sama. Sahabat lepas pada tu menyesal, tak tanya pula kalau seorang macam mana. Allahu Akbar. Kita kata, boleh jadi dia kata kalau seorang pun, kalau kita tanya, mungkin Nabi kata kalau seorang pun dapat juga. Kita kata tak boleh lah. Kalau begitu, Nabi sudah wafat. Tak boleh kita buat andai. Yang penting, walaupun kita ada anak perempuan seorang, tapi didiklah dengan cara yang baik. Mudah-mudahan insya Allah yang seorang juga menjadi aset besar. Cuma timbul lagi soalan, kenapa Nabi sebut anak perempuan, tak sebut anak laki-laki? Sebab apa? Siapa dia boleh jawab? Hak dengar anda tak boleh lah. Kenapa tak dengar lagi? Tak. Boleh tak muslimat kita jawab, kenapa Nabi fokus di sini kepada anak perempuan? Dia tak sebut anak laki-laki. Siapa boleh jawab? Silakan. Yang perlu jawab lagi. Dia kata, Ustaz jangan duk tanyalah, kita nak dengar je kan. Ya. Kita tanya tu sebab nak bagi hadiah. Tu tujuan tanya. Baik. Sebab orang jahiliah sangat anti kepada anak perempuan. Bila bagi tahu, isteri mu beranak, bersalin. Kita ni, biasanya kalau kita pergi hospital, waktu isteri nak bersalin, kita duk bimbang, resah, takut, keselamatan. Tak? Puak jahiliah ni yang dia bimbang, takut keluar anak perempuan. Kita ni tak apa, kita terima semua, laki-laki perempuan, Alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita anak yang pentingnya salih dan salihah, kita kata baik. Mahir makannya. Baik, anak-anak adalah merupakan amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Dari sudut didikan akidah, tuan-tuan tanda, saya bagi satu hadis. Hadis ini disebut dengan nama hadis Ya Ghulam. Boleh ambil lah gambar dekat skrin tu, kan? Ya Ghulam, Nabi SAW, ilmu psikologi, pendidikan, biasa dia bercakap dengan budak-budak ni ketika dia berjalan, waktu makan, waktu dia main jangan bercakap. Dia tak hirau pada kita. Ni ingat. Ni budak duk main, kita pergi motivasi dia. Mana boleh? Tak. Dia tengah nak melompat, mana aku nak dengar. Jadi dia nak waktu Nabi SAW berjalan dengan Ibnu Abbas, dia kata, "Ya ghulam, inni muallimuka kalimat." Wahai anak, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkataan. Beberapa perkataan. Apa dia Nabi ajar? Tengok. Yang pertama, ihfazillah yahfaz. Kamu jaga hak Allah, Allah jaga kamu. Apa nak jaga hak Allah? Maknanya, musolat, jaga akhlak, jaga perhubungan dengan baik, baca Quran, zikir, Allah jaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Bila mu jaga Allah, Allah bimbing kamu. 2. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta dengan Allah. Jangan minta dengan makhluk-makhluk yang lemah. Contohnya bila kita ada susah hati, kita pergi dekat kuala laut ni, kepala sungai ke, dekat pokok-pokok kayu ke, dekat busuk ke, dekat kubur wali-wali contohnya, pergi duk minta. La, itu tidak dibenarkan. Kita minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Nak minta tolong dengan Allah dalam perkara pegangan hati kita. Nak minta tolong angkat barang, minta tolong holok, itu tidak jadi masalah. Jangan pula pelik sangat. Saya tak boleh minta tolong orang, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, tolong letak nasib saya. Ni kena pergi hospital jiwa doktor. Orang tak buat kerja lagi tu, kan? Makna dalam perkara di luar kemampuan kita, maka kita minta tolong Allah. Kemudian tengok Nabi ajar. Nabi kata, "Law ijtama wa'lam annal ummata law ijtama'u." Andainya seluruh dunia ni berkumpul nak bagi manfaat kepada kamu, mereka tak akan dapat bagi manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak mampu kita. Kalau kita nak tengok orang besar-besar, orang kaya-kaya yang sakit, doktor seluruh dunia dia boleh terbangkan untuk jaga dia, kan?
Tapi mereka akhirnya mati juga. Tak boleh manfaat ataupun tak sihat-sihat juga. Sebaliknya, kalau orang nak khianat kepada kita, nak buat benda tak baik kepada kita, mereka tak akan dapat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena sudah kering, lembaran suratan telah ditutup. Artinya, semua benda yang berlaku ini dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, jangan kita berani, jangan kita cuba nak buat lebih daripada keyakinan kita terhadap Allah. Maka ini yang kita kena tanam pada anak-anak kita. Ni kita pagi, petang, siang, malam duk main hantu ya. Tak, gila gelak tu hantu. Akhir kali anak pun duk mikir. Dia mikir daripada budak lagi sampai dia besar. Dia kata hantu ni sebenarnya macam mana Ya, dia tengok kebetulan mak dia tak pakai tudung keluar rumah. Dia kata boleh jadi hantu tu macam mak. Mana agak marah ke mak kalau anak kata macam tu. Ya. Kita duk didik hantu sampai bila? Orang suruh didik Tuhan, kita pergi hantu terbalik. Hantu Tuhan. Jadi maknanya didikan kita salah. Maka dengan inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita nilai-nilai akhlak, etika dari sudut akhlak. Maka Nabi kita satu hari dia duduk dengan anak tiri dia. Tanda anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Umar bin Abi Salamah. Apa nama? Umar bin Abi Salamah, anak Ummu Salamah. Umar ni budak, bila waktu nak makan, dia holor tangan dia, ambil situ, ambil sini. Nabi pegang dia, ya Umar, ya ghulam, sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Nabi kata, hei anak, mula-mula kita nak makan, baca bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian ambil yang ada kat depan kita, jangan ambil yang jauh dulu. Jadi pasal itulah kita ni, kalau kita nak duduk atas hidangan tu, kena tengok. Tak, pilih kerusi, tengok depan kita tu, ayam ke budu. Kalau tidak, nyanyi kita. Kena mulang yang budu dulu. Tak. Ini dia panggil adab. Nabi kita salah mendidik anak dia, anak tiri dia ni dalam suasana yang keadaan demikian, kita mengatakan itulah yang sepatutnya kita jaga anak-anak kita dari sudut didikan. Baca bismillah, suruh dia makan, dia bersopan santun dan macam-macam lagi yang kita kena buat. Maka kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu realiti kepada kita, semua anak yang dilahirkan itu di atas fitrah. Yang mencorakkan hidup anak siapa? Nak jadi Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ke, nak jadi liberal ke, nak jadi apa sekular ke, mari daripada mana? Mari daripada pendidikan kita. Tidak syarat, ada setengah orang ni ayah dia didik baik, mak dia didik baik, tapi anak dia ada juga yang melencong. Kita kata itu di luar daripada bidang kuasa kita. Tapi sebagai seorang manusia, kita mesti didik kita dengan cara yang baik. Kemudian yang di luar di bidang kuasa itu kita tak boleh apa. Asal itulah kita, ibu bapa ni mesti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa supaya Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita daripada terjebak dengan budaya-budaya yang tak baik ataupun disebut dengan gejala-gejala sosial yang disebut tadi. Baiklah. Dari sudut tanggungjawab ibu bapa, Nabi sallallahu alaihi sebut, kullukum ra'in, semua kita adalah penjaga. Kita ni tak kira lah ayah, suami, ibu, bahkan penjaga store, penjaga pintu pagar rumah kita pun masih lagi dikira orang yang bertanggungjawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap orang itu akan ditanya tentang apa yang di bawah jagaan dia. Akan ditanya tentang apa yang ada di bawah jagaan dia. Maka di sini kita letak gambar, tuan-tuan boleh tengok macam-macam penjagaan. Orang jaga kambing, cara dia. Orang jaga orang lain macam. Ada orang tanya, kenapa Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam kebanyakannya gembala kambing? Betul tak? Nabi kita sendiri gembala kambing waktu dia budak. Nabi Musa alaihissalam, mah kahwin dia apa dia? Gembala kambing. Berapa tahun? Berapa tahun mah kahwin Nabi Musa gembala kambing? Di antara 8 hingga 10 tahun. Kita hari ni tak bagi gembala kambing dah, bagi duit. Ada yang bayar, ada yang berhutang. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah. Tadi,
ayat yang saya nak tadabbur dengan tuan-tuan tadi, innama amwalukum wa auladukum, al-malu wal banun, harta dan anak pinak. Harta dan anak pinak, kan? Kenapa dimula dengan harta kemudian baru mari keluarga? Jawapan dia sama dengan dia jawab oleh saudara tadi. Sebab hidup manusia ni dia mula dengan harta dulu, kemudian baru mari keluarga. Kita ni kalau tak ada duit, orang nak pergi minta anak orang pun orang suruh balik dulu. Tak? Engkau ada duit tak? Nak jaga anak aku ni? Belum ada lagi. Pergi cari kerja dulu. Allah Subhanahu Wa Taala letak kepada kita amwalukum wa auladukum. Harta, anak-anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak menjadi perhiasan hidup dunia. Pasal apa? Kita mengatakan sebab bermula hidup kita itu dengan harta, kemudian baru mari siapa? Baru datang keluarga. Kita kata alhamdulillah, inilah tertib i'jazul Quran yang perlu kita belajar. Maka Allah kata semua itu ujian. Ujian kepada kita. Sama ada kita seronok dapat anak, kemudian kita didik dia dengan baik-baik, maka dia menjadi satu aset besar dalam kehidupan kita, ataupun kita suka je dapat anak tapi kita tak jaga, kita mengatakan ini wabalun alihi, menjadi bala kepada kita, wal iyazu billah. Baik, ibu bapa sekalian, mengapa pentingnya kita mempunyai anak yang soleh? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, apabila seorang itu manusia itu mati, yang tinggal lagi yang masih hidup untuk meneruskan pahala dia 3 perkara. Yang pertama, sedekah. Sedekah jariah tu kita panggil wakaf. Kita buat masjid, buat telaga, buat rumah anak yatim, wakaf apa sajalah, kan? Kemudian ilmu yang bermanfaat yang kita ajar kepada orang. Dalam tajuk kita ni, au waladin salihin yad'u lahu, ataupun dia meninggalkan anak-anak soleh yang berdoa untuk mak ayah. Hari ini saya nak test tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Kita semua ni anak soleh ke tak soleh? Jawablah kuat sikit, nak pasti kita ni. Soleh ke tak soleh? Derah kat sikit. Soleh? Insya-Allah. Tak. Ada setengah orang ni bila kita tanya anak soleh, dia kata tak. Ayah dia nama Muhammad. Kata ada buah juga dia ni. Tak. Awak anak soleh? Tak, ustaz. Ayah saya nama Harun. Kita kata jangan dia loyak buruk ke. Tak. Maksudnya anak soleh ni, kalau kita kata kita anak soleh, setiap hari berapa kali kita doa untuk mak ayah kita? Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali sehari? Biasanya paling kurang 5. Mana lebih ke atas lah tu. Alhamdulillah. Ada setengah orang ni bila kita tanya bab-bab gini, dia tak mau jawab. Dia kata, ustaz minta maaf lah, isu ni sensitif, tak boleh jawab. Sebab kenapa tak boleh jawab? Dia kata takut riak. Sedap juga ujar dia ada, takut riak. Saya kata kalau takut riak jangan jawab. Yang saya bimbangnya takut tak ada. Tak ada ustaz. Nak tunggu hari raya nak pergi kubur. Alah jangan. Hari-hari biarlah paling tidak untuk menyelesaikan masalah ni, tiap kali solat, Rabbighfirli wali walidayya. Boleh ke tak boleh? Boleh? Insya-Allah. Simple. Senang, tak payah duduk susah. Kita ni kadang-kadang susah, nak doa kena macam-macam. Maka cabaran mendidik anak kita hari ni tak sama dengan zaman kita dulu. Betul ke tidak? Zaman kita dulu, tengok tu. Pasal itulah kata ahli falsafah, la tu'addibu auladakum bi akhlaqikum. Mu jangan didik anakmu supaya hakmu terima didikan awak dulu. Dalam beberapa perkara lah. Dalam bab akidah, dalam bab akhlak sama ya. Tapi dalam bab sosial tak sama. Li'annahum khuliqu li zaman, mereka dilahirkan pada satu masa bukan seperti kamu lahir dulu. Tengok zaman kita dulu main galah, tak? Main selambut. Orang sini panggil selambut kat gambar. Tu main cokok. Kau panggil apa sini? Congkak. Luar weh. Awak tengah hari tu punya luar ustaz kita hari ni. Hak kapur sungguh? Cokok. Cuba Kelantan ikutlah. Cuba Kelantan tu ringan sikit. Cokok. Ni cokok. Mana ada budak main lah ni? Kita boleh pergi pelawak museum baru ada. Dia duk main lah ni. Duk main tanya anak jari.
Zaman dulu dekat-dekat nak maghrib, ayah, mak, raung kapur cari anak suruh klik. Zaman kita hari ni, betul-betul, ayah dengan mak balah dengan anak suruh tubik rumah. Pergi ambil peluh sikit, sapu-sapu tangga, sapu-sapu depan rumah. Tak, pergi main basikal ke contohnya. Duduk main ke komputer siang malam. Doktor pun marah, mata pun rosak. Kita kata Masya Allah, sebab itulah anak-anak kita hari ni, cabaran didikan pada anak-anak kita hari ni, tidak sama dengan didikan zaman kita dulu. Zaman dulu kalau anak kurus dalam rumah, insya Allah selamatlah tu. Tak, anak saya tak jalan mana. Tapi zaman kita ni kalau anak tak berjalan ke mana-mana, duduk dalam rumah senyap, tak bunyi apa, begitu tutup itu. Makna dalam keadaan bahaya. Musim PKP ni baru ni sahabat saya Firdaus, pendakwah non-Muslim, dia kata ada seorang ayah bawa budak pergi jumpa dia pakai salib. Pakai salib. Dia kata, kenapa you pakai ni? Mu sudah jadi Kristian. Dah, habis dia berkawan dengan cek, duk main ikut internet ni. Akhir sekali kawan tu bagi hadiah benda ni, dia bergantung, dia tekuk, dia tak tahu apa dia pakai. Tengok betapa bahayanya cabaran zaman kita hari ni, sampai peringkat anak kita tidak tahu apa dia buat. Orang pakai juga. Orang suruh gatul juga. Kita kata ini satu perkara yang cukup berbahaya. Sebab apa? Sampai peringkat kita tidak tahu apa dia buat. Awak Kristian dah diajar ke agama Kristian, Jesus tak tahu apa, tapi dia bagi hadiah saya pakai. Kita kata subhanallah. Tu hak pakai hak tu, hak pakai gambar tengkorak berat lagi. Baru ni anak pergi hospital. Tak sebutlah nama hospital ni, malu ke hospital. Masuk hospital, ada seorang pemuda pakai baju t-shirt, ada tulis di atas belakang. Dia kata apa? Biar putus cinta, jangan putus rokok. Aku nak agak-agak. Tu saya boleh terima ke lagu ni? Biar putus cinta, jangan putus rokok. Kita kata Masya Allah. Raja patut pergi panggil Pok Gak hospital, hambak keluar dia ni. Sok hospital lagu ni. Apa perasaan dia sampai begitu sekali? Tu saya tak cerita lagi hok cancel doa. Kau cerita dah hari tu mari dulu. Kan? Sini tak dengar ikut. Nak dengar kau cerita orang cancel doa? Nak dengar? Nak dengar kita cerita. Kalau dengar dah tak payahlah. Ada orang ni, dua suami isteri muda lagi pergi Mekah. Bila dia pergi, isteri dia tu gembira lah, dapat berdoa dekat Kaabah. Dia kata doa khas dia, minta Allah Ta'ala bahagiakan dia dengan suami dia sampai ke mati, sampai ke syurga, sampai ke jannah. Satu lagi doa khas kepada suami, ya Allah ya Tuhanku, balik umrah ni suami aku tak isap rokok dah. Benci pada rokok. Sesab doa, masing-masing balik ke hotel. Jumpa di lobi hotel, suami isteri mari salam dengan suami. Bang, saya tadi lain pada doa keluarga, saya doa khas untuk abang. Suami dia sengih suka. Doa apa ni istimewa ni? Nak beri seorang lagi kau mana? Jangan marah ni gurak ni. Tengah hari ni. Dia kata, engkau minta apa? Dia kata, saya doa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah beri hidayah dan taufik kepada suami aku ni. Lepas umrah ni, tak isap rokok dah. Patut suami begini dah. Allah terima kasih lah yang kerana tolong doa ke abang. Aku pun terlupa nak doa tadi. Patut begitu. Rupa-rupanya, dia angkat tangan. Ya Allah ya Tuhanku, minta tolong cancel balik doa tadi. Nak kata apa? Dia boleh berdoa, minta Allah Ta'ala cancel balik doa isteri dia. Sebab sayangnya dia kepada benda ini. Kita kata Masya Allah Tabarakallah, ini di antara perkara yang tidak baik. Tulisan macam-macam. Jadi kalau bapak macam ni dia punya keadaan, bagaimana cara dia didik anak-anak, maka kita mengatakan bersama dengan arus kemodenan dan kecanggihan dunia hari ini, pelbagai penyakit sosial yang mampu meranakkan peradaban bangsa dan negara melanda golongan remaja. Kita kata hati-hati tuan-tuan, ini yang sangat membimbangkan kita, sebagaimana yang kita sebut dalam kata-kata ini. Ini antara contoh-contoh. Generasi IT, cyber dia panggil dah. Macam-macam ada. Kita hari ni kalau komputer kita jam, handphone kita jam, panggil anak. Bukan anak hak duduk you. Anak hak sekolah rendah baru ni. Dek, cuba tengok ni telefon mak masalah. Dia mari tak ada tak ada 2 minit. Tolak mari hidup telefon mak. Kita kata Masya Allah, bila dia belajar? Bila ke anak ini? Pasal tu dia kata khuliku, mereka dilahirkan bukan zaman mung. Zaman dia hari ni dia pandai belaka.
Saat ni sambil-sambil berjalan saat ni, ada saya tengok di Facebook, budak umur 3 tahun, sudah rabun mata dia dengan sebab mak dia terlalu beri gadget, beri main handphone ni, sampai anak kita rusak mata. Kita kadang-kadang, ibu ni kena ingat molek. Ada waktunya kita nak beri 10 minit ya kan anak tak? Ambil lah. Mak baru balik, nak tukar pakaian, nak pergi tandas ke, nak rehat sekejap. Bila bagi pada anak, tiba-tiba terlena mak dia. Sedar-sedar 2 jam, Masya Allah. Siapa nak habis bateri dah handphone, duduk di tangan budak, baby, umur 3-4 tahun. Apa nak jadi dengan kepala budak ni, duduk main benda berapa, kita pun tak tahu. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan hari ini pula, Masya Allah, Tabarakallah, kita tengok anak-anak ni, alat gadget kita ni, dia panggil madakhilus syaitan, perakak syaitan besar dalam ni tuan-tuan. Saya ni sebenarnya Ustaz, masuk buka YouTube ni nak tengok ceramah Abu Anas. Kenal Abu Anas dia? Kau tak cek? ada orang tak cek? Dia mari masjid kita. Sudah semaya Jumaat. Dia kata, Ustaz ni nama ni. Tapi saya tengok dalam YouTube nama Abu Anas. Hak mana satu ni? Kita kata, kita guna bahasa Arab. Kata huwa. Kata dia dah lah tu. Nama Abu tu dia panggil nama kunyah, gelaran. Baik. Nak cari YouTube Ustaz ngajar. Kalau sini kak, Ustaz Azri lah kuliah dia. Cari-cari, belum jumpa tu kita akan jumpa iklan, kita akan jumpa macam-macam, filem-filem, akhir kali lekat situ. Inilah kita kata perangkap bahaya, sebab nak masuk dalam alam cyber, alam internet ni, kita perlu perkukuhkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan masuk dengan suka-suka, terperangkap kita wal-iyazubillah. Salah satu daripada hadis, Nabi SAW sebut, akan datang umat aku ini membawa gunungan pahala yang banyak di akhirat. Tapi pahala dia hilang begitu saja. Haba'an mansura, hilang seperti debu yang diterbang oleh angin. Sahabat-sahabat bila dengar macam ni, terkejut. Dia kata, Ya Rasulullah, sifhum lana. Jallihim lana. Ya Rasulullah, sebutkan mereka. Apa sifat mereka? Nabi kata, mereka sama dengan kamu juga. Bercakap dengan bahasa kamu. Manusia seperti kamu, tetapi kesalahan mereka, iza khalau bimaharimillahi intahakuha. Bila dia duduk diam-diam, tak ada orang, mereka akan langgar PKP. Boleh guna PKP. Langgar SOP, syariat Allah Ta'ala. Tadi nak tengok ceramah, ni tengok filem. Nak buka tengok lagu apa ni, Syekh Abdul Basit contohnya, jumpa cerita Arab duk gelek. Masya Allah, Tabarakallah. Satu malam duk tengok cerita. Dia dosa kita ni tuan-tuan dan puan-puan, hati kita tu bersih. Tapi kalau sudah mula buat satu maksiat, dalam buku yang saya tulis nama dia Dunia Bukan Syurga. Menarik buku ni. Tajuk dia Dunia Bukan Syurga. Dalam kita sebut dosa akan melahirkan dosa. Dosa dia tak lahir pahala. Mula-mula buat dosa satu. Kemudian dia akan meningkat yang kedua, yang ketiga. Akhir sekali, semua hidup kita dalam keadaan maksiat wal-iyazubillah. Hati-hati. Maka kita kata, teknologi dan mempunyai jaringan sosial ni, iaitulah perkara-perkara yang perlu kita kena kawal. Di zaman kita hari ini, maka timbullah antara fenomena songsang yang sering terjadi pada zaman ini, iaitu macam-macam berlaku. Ibu bapa pun nak jaga anak pun simple-simple je. Kan? Semua benda kita nak segera belaka. Maklumat-maklumat yang kita dapat pun berat. Ini di antara contoh ketagih internet. Tengok tu. Ada beberapa ciri-ciri, saya tak sempat nak baca dah kerana masa kita ada beberapa minit lagi, mungkin kita ada tanya jawab. Nah, maknanya ini di antara generasi-generasi yang sangat berbahaya, dipanggil generasi keburukan, generasi cyber ni melahirkan generasi anti sosial. Anak kita tak bercampur dengan orang, tak bergaul dengan orang. Sampai ada kartun tulis, nenek heran hari raya senyap sunyi. Biasa hari raya ni yoya-yoya kan, bergambar sana sini. Tapi hari raya zaman kita hari ni, senyap ya, tak ada apa. Ada ke cucu aku ni? Ada. Hak ni duduk main telefon, hak ni duduk main laptop, hak ni duduk main iPad. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Akhir sekali, itulah manusia anti sosial. Semua benda nak cepat-cepat belaka, maka hidup kita akhir sekali tak tahu mana. Dan ini juga tidak boleh pandang ringan. Punca perbalahan di zaman IT, punca perceraian,
Tengok katanya ada depan-depan. Boleh bayangkan tidak ada masalah apa? Sepatutnya kita suami isteri bila masuk di tempat tidur, masing-masing telah meletakkan alat-alat gadget. Suami tak tepi, cah jauh-jauh, isteri pun letak di tepi, kita bercakaplah sama kita. Nabi SAW, bila waktu dia bercakap, kata Ibnu Abbas, aku tidur di rumah makcik aku Maimunah. Nabi sebelum tidur, dia akan bercakap dengan isteri dia. Apa masalah, apa, nak tanya khabar. Sehari suntuk dah kita di siang hari sibuk dengan kerja, malam tak boleh bercakap juga suami isteri. Habis bila nak bercakap? Balik rumah dia masih lagi duk bawa kerja-kerja pejabat. Kita kata bila kita nak bersosial dengan suami isteri? Di antara ajaran Nabi SAW, Nabi tak suka kita berbual-bual lepas isyak. Tak suka. Kecuali hadithur rajul ma'al mar'ah, kecuali bualan, percakapan suami isteri dibenarkan walaupun setengah malam. Itulah masalah bercakap dengan isteri. Tak ada 2 minit, jenera selalu. Ayah dia, keroh dah bunyi. Tak ada nak cerita, berah tak ada ni. Esok tak ada nak royak tu. Bodoh dia. Kalau buang dengan saya, orang tutup kedai, tak kelik lagi. Lapu tutup dah, kita buat tepi jalan pula. Dah, sambung lagi boleh. Ini masalah sosial kita hari ni. Bersosial lah kita dengan kawan-kawan, tapi kita tidak bersosial dengan keluarga. Ni dalam berita keluar, walaupun berita lama, suami rantai isteri akibat leka main WhatsApp. Dia panggil mazhab WhatsApp gini berat juga kita. Duk main WhatsApp dengan orang lain, tak tahu suami duk belak, akhir kali suami dia rantai isteri dia. Hak berat benarnya, ada berapa hari bulan dah. Hak ni, hak Lazada ke apa benda Shopee buat mega sale. Apa hari bulan kita pun tak ingat. Buat tak ingat juga muslimat ni. Sekali demo ni cek benar buat kali tu. Nak teh tak? Suami dia bila sapa mari ni, dia kurung bini dia, tak benar. Kalau tidak, selori sapa barang-barang, nyoda. Tuan-tuan ingat ke tidak, PKP pertama Ramadan tahun lepas, 1441. Ni kartun tulis ni saya pun, kita tengok ya, demo share. Pukul 9:30 petang, pek motosikal masuk. Dia panggil Food Panda. Panda ada buat kita ada. Hak ni anak dia telefon, buat mari air tebu, sapa depan tangga. Mentah sapa pula, pek, apa dia? Mutabak. Nak boleh kau maghrib 10 motor masuk. Nak kata berapa dia? Ini tak ada fitnah sampai kita hari ni. Kita ingat ke zaman tak ada bazar ni jimat sikit, rupanya berat lagi pada bazar. Nah, baik pergi bazar kita yang beli. Hak ni anak pakat duk order pula dia. Kita kata masya-Allah tabarakallah, hati-hati tuan-tuan. Maka langkah-langkah ini kita sebagai penutuplah. Langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk penjagaan pada anak-anak kita ni, apa yang patut kita buat? Para jemaah sekalian, sudah. Apa yang patut kita kena buat ni? Di antaranya, yang pertama sekali dia panggil mantapkan akidah. Mana anak kita ni kita didik dengan cara mana? Dengan cara bagi dia kepada dia tauhid yang mantap. Tengok. Ni orang zaman IT ni. Kita orang tua ni sekali jam, tak tahu nak cari mana dah. Demo ni, dia mari tak cari, pun jadi selalu. Ini contoh ni. Contoh anak-anak zaman lah ni. Ni kata apa dia? Mana Ustaz? Kita orang tua ni, tutup mati komputer pakai senyap tak percaya mudah. Anda kena sekali, kita nyolorak nak pergi airport, berhenti semaya jemaah di tepi, tak boleh sebut pula nama masjid tu. Oi, napa kata ile tu email sini. Naik bawa laptop naik, nak ketubah dengan laptop. Dia naik entah tekan mana, hilang dia punya ketubah, duk kokak atas. Kita berbisi cepatlah cari ketahui ke dia biar baca mana-mana ada. Saya nak pergi airport ni kata tinggal kapal terbang je. Tengok jangan duk gerak. Tak sekali pasal tak apa pandai tak seduk main lah. Buat menyusah orang lain. Baik. Langkah-langkah yang sepatutnya, tanggungjawab utama yang terpenting ialah mendidik mereka dengan didikan agama yang soleh, maknanya agama yang baik, supaya anak kita ni selamat insya-Allah taala. Kemudian kita pergi kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga solat. Kan Nabi kata perintah anakmu solat supaya waktu umur 7 tahun. Maknanya peringkat umur anak-anak kita ni bermula daripada 7 tahun. Bawah 7 tahun tu dia panggil peringkat asuhan. Pada itulah dipasti kita mula 5 tahun. 5 tahun kau tak pasti? 4 tahun.
4 tahun tu atas dah. Sebab apa atas nak suruh anak ngaji ke malah jaga anak? Jawab molek ibu-ibu ada ni. Nak suruh anak belajar ke malah jaga anak? Dengar molek sikit. Hak muda jawab, ada baby pula. Yang pentingnya alhamdulillah tak. Kita niat yang baik. Ada anak jumpa seorang kerja kecil. 2 orang anak dia atas nursery, dia kata harga anak dia di nursery tu sama dengan gaji dia. Kata dah apa atas anaknya jaga diri. Puas ustaz duduk rumah yang baik kita gerak. Ada juga niat lagu tu. Kita kata punah dalam muk lagu ni. Baik. Maka kita tak sama. Hari ni kita tengok macam-macam penderaan yang berlaku. Barulah kita rasa malah dah atas. Ada yang berhenti kerja macam-macam. Kita kata jangan tuan-tuan. Maka peran yang utama sekali akidah, kemudian jaga ibadat anak-anak kita. Quran biar kena. Jaga solat yang betul-betul dan kita kena didik mereka dengan bi'ah yang salihah. Bi'ah yang salihah makna dengan suasana yang baik. Mana kita kena tahu, dalam handphone ni ada macam-macam. Sebab itulah ibu bapa lepas pada anak kita beri anak pinjam handphone, kita kena semak dia tengok gapo. Dia main apa? Dia panggil recent dah apa benda. Hak kita boleh check balik ni. Kena tengok balik dia tengok apa. Kalau benda salah, tinggal itulah kita kena royak. Ni orang ni tak boleh masuk. Orang ni tak boleh masuk. Oh, dia kata saya belok belakang dah ustaz. Kita belok pagi ni, petang anak masuk, dia buka balik belok. Mak pula kejut, mana masuk bagai pelik dalam telefon aku ni? Rupa-rupanya beloknya buka dia anak. Anak kecil. Ini. Maka para jemaah sekalian, inilah di antara ciri-ciri yang sangat menakutkan kita. Baiklah kita sebagai bapa main peranan keluarga. Yang penting sekali, berilah masa kepada anak. 1 jam, 2 jam satu hari, duduk dengan anak-anak kita, tanya khabar, baca Quran sekali, baca buku-buku, kan? Biarlah mereka ada kasih sayang. Kata ahli pendidikan, punca gejala sosial ni berlaku sebab anak, dia panggil, anak lapar bapa. Ada sebuah buku yang saya baca, menarik buku ni. Kalau boleh beli. Nama dia, Masuk Syurga Sekeluarga. Cantik buku ni. Kawan saya daripada Indonesia, ngaji sekali di Madinah, dia tulis buku ni, Masuk Syurga Sekeluarga, salah satu daripada tajuk, Anak Lapar Bapa. Kita duk ingat ke, lapar bapa ni maksudnya macam nak bapa jatah. Kan ada kayak baru ni, timbul di Kuala Lumpur tu, iklan besar-besar di universiti. Bahasa jenis budak main surga-surga apa benda ni. Nah, kita nak sebut malah dah benda tak baik ni. Rupanya bukan lapar kasih sayang ibu bapa. Anak, kita balik kerja letih. Kita kena ingat berapa jam kita di luar rumah. Anak kita rindu tunggu kat tangga. Nak bersalah dengan mak, tiba-tiba mak, mak letih. Tolong anak. Kecil hati budak. Ayah sama juga. Tak perlu, yalah musim Covid ni nak perlu kan jadi masalah, kena pergi basuh tangan dulu. SOP, tak apalah SOP. Yang pentingnya beri masa. Kalau kita tak beri masa, ketikalah dia duduk main chatting, jumpa kawan yang layan dia, mula. Dia luah perasaan. Sebab itulah kami para pendakwah, kan? Ustaz, kalau mari orang perempuan muda-muda duk ngadu hal kita tutup fail lalu. Mula-mula ngadu ke ustaz, lepas tu minat ke ustaz, apa nak? Jangan main, jangan duduk gurau. Itu semua tu dia panggil pintu masuk syaitan yang akan merosakkan kita. Sebab fenomena lapar bapa ini satu fenomena yang cukup menakutkan kita. Jadi kita kena beri kasih sayang, beri pendidikan dan elakkan anak kita daripada sifat-sifat benda-benda negatif yang tidak baik yang terjadi dalam masyarakat. Jadi anak kata setakat itu dulu. Mungkin Ustaz Mujahid ada soalan-soalan ataupun sudah tamat tempoh, kita 2 pilihan. Nak tamat tempoh, alhamdulillah saya boleh berhenti. Kalau kata ada soalan, kita bersedia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya ingin penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan kelebihan anak perempuan daripada anak lelaki. Yang kita bicara tadi di mana kelebihan untuk menjaga anak perempuan. Yang pertama. Dan yang keduanya, apakah pandangan Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan satu tandang kelapa bukan semuanya baik. Sekarang. Okey, baik. Terima kasih. Yang terakhir mungkin ada untuk direspon terus oleh Saudara Fadilah kita, insya-Allah menarik soalan pandangan tersebut.
Yang terakhir mungkin wakil muslimat, ibu-ibu yang hadir pada petang ni, insyaAllah di sini insyaAllah tidak ada sampai ke pangkat yang dirantai Saudara Fatimah. Saya pun itu juga tengok berita tu, sampai ke pangkat dirantai tu, insyaAllah. Ayah ibu-ibu yang ada di Zimbabwe mungkin. Jadi kalau ada sekiranya ada, silakan. Okey, terakhir tu insyaAllah. Hari ini muslimin menguasai bapak-bapak cemerlang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu soalan dari saya. Pada hari ini kita lihat berapa banyaknya program motivasi yang diadakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah kerugian akhlak di kalangan remaja lah di negara kita ini. Tetapi dalam banyak-banyak motivasi tersebut, masalah kejalin sosial ini tidak selesai-selesai juga. Jadi bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah kejalin sosial ini? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga laju soalan untuk faedah pada petang ini. Terima kasih sekali lagi ucapkan, mudah-mudahan ada manfaat kepada sahabat-sahabat yang lain insyaAllah. Jadi kita terus persilakan Saudara Fadilah untuk memberikan respon. Cuk, ulah balik soalan. Sebut balik soalan. Yang pertama sekali, pandangan daripada tuan kita yang pertama tadi tentang menggabung jaringkan pendidikan sistem yang ada dengan keadaan yang moden. Kemudian yang kedua, kelebihan anak perempuan berbanding dengan anak lelaki. Yang ketiga, perumpamaan standar pisang. Akan ada juga yang buruk. Jadi bagaimana? Yang ketiga, ada lagi. yang terakhir, program motivasi banyak, tapi gejala sosial juga makin banyak. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali respon saya, maknanya kita gabungkan. Betul dah. Hari ini kita buat satu ya. Biasa kalau dia buat seminar satu hari, dia ada belaka. Ada ustaz yang bercakap dari sudut agama, ada doktor pakar perubatan dari sudut kesihatan, dan ada ahli motivasi dari sudut pemikiran dan macam-macam. Maknanya kita gabungkan semua. Yang penting tenaga tu perlu digembelingkan untuk menyelesaikan masalah. Baik, masalah tentang pendidikan anak perempuan. Kenapa Nabi SAW tekankan, tadi saya dah sebut, dalam beberapa hadis yang Nabi sebut tentang penjagaan anak perempuan. Sebab orang-orang Arab dulu dia hina anak perempuan. Dan sebagai masyarakat kita pun, budak perempuan tak payah mengaji lah. Mengaji banyak-banyak pun duduk dapur juga. Jadi kita seolah-olah kita memperkecilkan peranan. Sedangkan wanita, ramai di kalangan mereka yang alim. Seorang ulama, nama dia, ulama ni, dia tulis sebuah buku tentang asma, nama-nama tokoh-tokoh wanita, ada 50 jilid kitab. Ni baru nak keluar. Dah keluar dah. Syekh Nadawi. 50 jilid kitab dia tulis. Jadi ada seorang muslimah, nama dia Syaikhah Maryam Al-Baghdadiyah. Dia tulis kitab dengan tangan dia, 7 jilid. Tulis dengan tangan. Lepas tu dia tulis permohonan maaf. Sekiranya kamu dapati salah tulis dalam buku ni, saya minta maaf sebab tangan kanan saya menulis, tangan kiri menghayung buayan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Maknanya peranan wanita itu besar. Jadi pasal itulah kita kata pendidikan anak-anak perempuan itu besar. Jadi kita tak boleh pandang, maka Nabi kita bagi sebutan khas tentang pendidikan siapa dijaga 2 anak perempuan, siapa jaga 3 anak perempuan menjadi hijab, dinding daripada api neraka, itu kelebihan dia. Kemudian yang seterusnya, standar pisah, standar kelapa ada yang buruk, kita kata itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla, kita tak tahu. Pasal itulah dalam ramai-ramai anak Nabi Nuh tak naik bahtera, tak naik kapal, kan? Jadi Allah SWT nak beritahu kepada kita supaya kita sentiasa kebimbangan. Sebab tu saya letak di akhir ni 2 hadis. Tuan-tuan nampak kan? Hadis yang pertama yang wajib, yang mesti kita kena baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Hadis ini dibaca oleh Nabi SAW banyak sekali. Saya dengan sahabat tanya, kenapa Rasulullah baca banyak doa ni? Nabi kata apa? Hati manusia ni duduk di bawah kuasa Allah.
Biarlah kita tunjuk rasa cemas, rasa gerun, rasa takut yang menyebabkan kita sentiasa minta dengan Allah, sabit qalbi ala dini. Satu lagi doa. Nah, ambil gambar ni, kita ijazahkan doa ni. Nabi sallallahu ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaul. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada berpaling jadi tak baik setelah kita jadi baik. Jadi alhamdulillah anak kita didik daripada kecil, tiba-tiba besar lompat. Besar tak dengar kata. Besar pergi berkawan dengan kawan-kawan yang merusakkan dia. Dah, waktu sekolah menengah molek lagi. Sekolah harap pula. Masuk universiti, na'udzubillah, duduk dengan sebilik dengan kawan-kawan yang liberal, akhir sekali balik-balik ada subang sebelah, rambut warna-warni. Nak kata apa? Budak sekolah agama. Allah, apa sudah jadi? Maka ini yang menakut. Jadi ada benda tu yang berlaku. Jadi kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita duduk dalam keadaan yang sedemikian. Yang terakhir, program motivasi banyak, tapi gejala sosial juga semakin meluas dan banyak. Masalah motivasi, kita tak boleh menyalahkan penganjur, tak boleh menyalahkan penceramah. Sekarang ni yang kita nampak, yang pergi motivasi berapa orang? Yang ni kita tahulah penganjur-penganjur, ustaz-ustaznya jaga di bahagian kampung. Biasanya orang yang sasaran tu tak mari. Hak kita nak tu tak mari. Kita buat contohnya program di masjid satu hari, pendidikan anak-anak, hak mari tu hak jauh dah. Hak nu tak mari, bagi beras baru mari. Tu pun dia kata ada ceramah, biar tak ambil beras pun tak apa. Ambil hak lain, pejabat lain, pejabat dua lain pula boleh tengok. Ini masalah kita sebab kita tidak ada ta'awun, tidak ada kerjasama daripada ibu bapa yang menyebabkan tak jadi. Hari ini tuan-tuan, kalau anak dia bermasalah di sekolah, cikgu piak, rotan, pulah telinga, marah. Agak-agaknya, kalau zaman kita budak-budak dulu, anak tu kena tambah lagi. Zaman kita hari ini, cikgu sekolah kena serang. Kenapa pukul anak saya? Kita kata, Masya Allah, tabarak. Ini yang jadi terbalik. Orang panggil, orang Kelantan kata terbalik kuih habis dah. Anak yang bersalah, yang nakal dibela, guru yang nak mendidik anak dibala. Itulah punca kitanya. InsyaAllah, kalau semua ibu bapa bekerjasama, semua ibu bapa ambil tanggungjawab, kita kata insyaAllah gejala-gejala ini makin kurang. Kita kata insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Terima kasihlah kepada pihak Ustaz Azri dan juga pihak penganjur Dakwah Unlimited kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit maklumat tentang pendidikan anak-anak kita bersama insya-Allah. Sekian aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.